Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada Dr. Abdul Kamil kerana memberi peluang kepada saya untuk mengadakan pembentangan ini. Saya Muhammad Hazmi bin Asman dan merupakan ketua kumpulan ini. Antara ahli kumpulan saya ialah Muhammad Zaid, Muhammad Amirul, Muhammad Anwar, Anis Syarina, Anis Fatini, Zahira, Nadira, Nur Alia dan Nur Zahira. Subjek yang kami pelajari ialah subjek UHC 1022 Falsafah dan Isu Semasa. Kami diberi tajuk iaitu kemurungan dan kesihatan mental di Malaysia. Masalah kemurungan dan kesihatan yang dialami setiap individu semakin meningkat dan ia dapat memberi kesan buruk pada diri sendiri, keluarga, masyarakat dan negara. Masyarakat di Malaysia telah mengalami kemurungan yang sangat teruk sehingga menyebabkan berlakunya kematian, menyakiti diri sendiri dan lain-lain. Okey, seterusnya mari kita lihat falsafah LMEA, psikologi potensi insan. Menhuraikan konsep insan sejahtera melalui perlembagaan insan jasmani, fizikal, emosi, efektif, rohani, spiritual dan intelek. Individu itu seharusnya belajar untuk melawan emosi supaya tidak terikut dengan perasaan yang menyebabkan kemurungan. Contohnya mengawal diri sendiri daripada duduk bersedian dan seharusnya bergaul dengan orang di sekeliling menyebabkan emosi mereka atau seseorang itu supaya menjadi lebih tenang. Seterusnya, falsafah pendidikan kebangsaan. Falsafah pendidikan kebangsaan adalah salah satu usaha berterusan ke arah lebih memperkembangkan kondisi individu secara menyeluruh dan bersepadu untuk melahirkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek, rohani, emosi dan jasmani berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan. Masalah kemurungan ini seharusnya dititikberatkan oleh semua pihak, mengurangkan reaksi tekanan atau bahaya dan perasaan yang cemas. Contohnya, kerajaan telah menyediakan perkhidmatan kaunseling bagi yang memerlukan. Apa yang dapat kita lihat, yang mudah kita lihat ialah di sekolah terdapat cikgu kaunseling yang selalu menyokong dan membantu anak murid yang dalam kesusahan. Dan juga sesetengah pelajar tidak memberitahu guru kaunseling bahawa mereka mempunyai masalah, dan hal ini akan menyebabkan pelajar itu semakin merosot. Oleh itu, falsafah pendidikan ini sangat penting kerana ia dapat meningkatkan tanggungjawab dan berakhlak mulia, menjadikan diri seseorang itu berguna dan bermatlamat pada masa akan datang. Seterusnya, rukun negara. Dalam salah satu rukun negara yang telah saya ambil ialah kesopanan dan kesusilaan. Hal ini kerana kurangnya sasiah diri, jati diri dalam kalangan masyarakat yang mengalami kemurungan. Selain itu, kepercayaan kepada Tuhan. Hal ini kerana kurangnya didikan agama daripada ibu bapa atau orang di sekeliling yang mendorong mereka untuk melakukan perkara tersebut. Sampai di sini sahaja pengenalan saya, dan saya akan memberikan kepada ahli yang lain untuk menerangkan secara lebih detail. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Anis Fatini binti Muhammad Fauzi. Nama matrik saya PP20132. Saya akan membentangkan kandungan 1 yang berkaitan realiti semasa masalah kemurungan dan kesihatan mental. Seperti yang sedia maklum, orang yang sihat tentunya dapat memainkan peranan aktif dalam pembangunan seperti agama, bangsa dan juga negara. Falsafah pendidikan kebangsaan telah menggariskan bahawa pendidikan di Malaysia adalah satu usaha berterusan ke arah memperkembangkan lagi potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu untuk mewujudkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek, rohani, emosi dan jasmani berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan. Usaha ini adalah bagi melahirkan rakyat Malaysia yang berilmu pengetahuan, berketerampilan, berakhlak mulia, bertanggungjawab
dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serta memberi sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran keluarga, masyarakat dan juga negara. Pertubuhan Kesihatan Sedunia juga telah mendefinisikan kesihatan mental sebagai keadaan fizikal, mental dan sosial yang sihat, cerdas dan bebas dari sebarang penyakit. Definisi ini menekankan bahawa keadaan kesihatan disokong oleh faktor fizikal seperti mental yang sihat, berfungsi dengan baik dan bebas dari sebarang ancaman yang membahayakan manusia. Aspek kesihatan adalah salah satu keutamaan kerajaan Malaysia dalam merealisasikan hasrat untuk melahirkan masyarakat yang seimbang. Penyelidikan Kesihatan Mental Nasional 2017 sebelum ini telah membuktikan bahawa sekurang-kurangnya 1 daripada 10 orang belia atau 10% daripada 5.5 juta anak muda di negara ini telah bertindak untuk membunuh diri. Kajian yang sama juga menunjukkan bahawa 1 daripada 5 orang anak muda yang menderita masalah kemurungan. Sementara itu, 1 daripada 10 remaja menghadapi tekanan perasaan. Statistik ini membuktikan bahawa masalah kesihatan mental di Malaysia, terutamanya di kalangan orang muda, sangat serius dan perlu ditangani dengan berkesan oleh semua pihak. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum, saya Anshana binti Muhammad Anwar PC 20036 yang menyambung kandungan 1 yang berkaitan dengan isu semasa. Menurut kajian Hans and Elizabeth 2010, ia menjelaskan secara ringkas bahawa epistemologi masalah kesihatan mental pelajar kolej sangat biasa. Tetapi penyebab sebenar masalah kesihatan mental ini masih belum jelas. Adalah dipercayai bahawa kekurangan kesihatan mental adalah sebab utama peningkatan masalah kesihatan mental pelajar. Penyelidikan mendapati bahawa pengetahuan pelajar mengenai kesihatan mental berada di tahap pertengahan. Contohnya, pelajar yang menderita kemurungan mempunyai pemahaman yang lebih baik mengenai gejala dan rawatan kemurungan. Ini dapat dilihat bahawa kebanyakan pelajar tersebut mengalami situasi ini dengan keadaan yang tidak sihat. Berpegang kepada prinsip rukun negara yang kelima iaitu kesopanan dan kesusilaan, hal ini demikian kerana telah melahirkan satu masyarakat progresif yang akan menggunakan sains dan teknologi untuk menghasilkan sesuatu. Sebagai contoh, NHMS 2017 menunjukkan terdapat pesakit yang mengalami kesihatan mental antara 13 hingga 17 tahun. 1 daripada 5 mengalami kemurungan, 18.3%, 2 daripada 5 menderita kegelisahan, 39.7%, dan 1 daripada 10 menderita ketakutan, 9.6%. Petikan tersebut diambil daripada Petikan Haram Mentor 2018. Akil balik ataupun memasuki usia muda dianggap sebagai usia yang cukup menarik. Sekiranya mereka tidak dapat menemui ataupun mengawal tekanan emosi, kegelisahan, ketakutan pada peringkat awal, ia boleh menyebabkan masalah kesihatan mental. Menurut Pertubuhan Kesihatan Sedunia, kesihatan mental merujuk kepada keadaan kebahagiaan di mana individu dapat menyedari kemampuan mereka, dapat mengatasi tekanan norma dalam hidup, dapat melakukan pekerja yang produktif dan dapat menyumbang kepada masyarakat. WHO 2007. Selain kesan ekonomi, kesihatan mental juga berkaitan dengan peningkatan jenayah, penyalahgunaan dadah, penyakit sosial, sumbang haram, rokok dan kes-kes lain. Kajian Kesihatan dan Mobiliti Nasional mendapati bahawa rakyat Malaysia juga menghadapi masalah kesihatan mental yang semakin meningkat. Ini dapat dilihat bahawa kelaziman penyakit mental di kalangan orang dewasa telah meningkat dari 10.7% pada tahun 1996 kepada 12% pada tahun 2011. Bagi kanak-kanak dan remaja berumur 15 tahun ke bawah, kenaikan ini jauh lebih besar mencapai 20% pada tahun 2011 dan 13% pada tahun 1996. Sekian daripada saya. Hai, Assalamualaikum. Saya nama Zatul Azira binti Muhammad Nordin, pemegang kad matrik PB 20055. Hari ini saya ingin membentangkan tajuk faktor kemurungan dan kesihatan mental di Malaysia.
Faktor utama yang menyebabkan kemurungan dan kesihatan mental di Malaysia ini ialah faktor persekitaran atau keturunan. Ia juga boleh dipanggil genetik. Hal ini sering berlaku dalam kalangan kanak-kanak dan juga remaja. Masalah ini boleh berlaku kerana mereka telah mempunyai pengalaman pahit semasa kecil dan hal ini juga akan memberikan jangka masa yang panjang untuk sembuh. Mengapa masalah ini boleh berlaku? Masalah ini boleh berlaku kerana mereka telah mengalami kematian ahli keluarga, penceraian antara ibu bapa, penyakit keturunan dan sebagainya. Elemen falsafah yang boleh dikaitkan dalam kemurungan dan kesihatan mental ini ialah epistemologi. Epistemologi ialah kita perlu mengkaji terlebih dahulu sebelum menjalankan sesuatu berkaitan dengan pengetahuan kita. Falsafah pendidikan kebahasaan pula kita dapat dilihat dari segi aspek emosi. Aspek emosi sangat penting dalam konteks pendidikan dan latihan keguruan. Dalam konteks pendidikan dan latihan keguruan, aspek emosi sangat penting untuk mengurus diri sendiri dalam mengawal emosi. Menurut kata Goldman 1995, kecerdasan emosi boleh dimaksudkan dengan keupayaan untuk mengiktiraf perasaan sendiri, untuk mendorong diri kita sendiri dan mengawal perasaan emosi. Seseorang yang mempunyai kecerdasan emosi yang rendah sudah pasti tidak akan dapat mengawal emosinya. Sebaliknya, seseorang yang mempunyai kecerdasan emosi yang tinggi sudah pasti akan dapat mengawal emosinya daripada masalah kerana mereka mampu memotivasikan diri. Rukun negara yang dapat dikaitkan ialah kepercayaan kepada Tuhan. Contohnya, seseorang yang telah mengalami masalah mental ini sepatutnya diberi dorongan dan bimbingan akhlak yang kuat supaya mereka tidak mudah stres. Sekian daripada saya. Terima kasih. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Hari ini saya KA 20027 Masyidah Nadirah binti Muhammad Hijari akan membentangkan faktor yang mempengaruhi masalah kemurungan serta kesihatan mental di Malaysia, iaitu faktor psikologi. Faktor psikologi ini merupakan salah satu faktor yang menyumbang kepada gangguan mental. Hal ini terjadi apabila seseorang itu mengalami masalah trauma psikologi yang teruk semasa zaman kanak-kanak mereka. Faktor psikologi ini juga dapat dilihat daripada masalah yang dihadapi apabila mereka sering dipinggirkan serta kurang mendapat perhatian keluarga dan menyebabkan kegagalan dalam membina hubungan bersama rakan-rakan. Faktor risiko kemurungan dan kesihatan mental ini menyebabkan seseorang itu mengalami penyakit kebimbangan atau anxiety, gangguan obsesif kompulsif dan juga gangguan pemakanan. Hal ini tidak sepatutnya dipandang remeh dan perlu dititik beratkan kerana faktor ini boleh mengganggu emosi seseorang itu. Jika dilihat secara teliti, hal ini berkait rapat dengan kecerdasan spiritual seseorang itu. Berdasarkan prinsip pertama rukun negara kita, ada dinyatakan mengenai kepercayaan kepada Tuhan. Prinsip ini amat berkait rapat kerana masalah ini mempunyai berkaitan dengan spiritual intelligence seseorang individu itu. Apa itu kecerdasan spiritual? Spiritual merujuk kepada segala sesuatu di luar fizikal tubuh termasuk fikiran, perasaan dan karakter seseorang. Menurut Vaughan, kesejahteraan spiritual merujuk kepada hubungan yang harmoni di antara seorang manusia dengan penciptanya, iaitu Tuhan, manusia lain dan alam sekitar. Ini merujuk kepada persepsi pelajar tentang kefahaman mereka mengenai tujuan dan prinsip hidup, hubungan mereka dengan Tuhan, kepercayaan kepada Tuhan, hubungan mereka dengan orang lain, amalan keagamaan dan kebajikan yang dilakukan, serta jiwa dalaman mereka. Apa kaitan antara kecerdasan spiritual dengan masalah kemurungan?
Setiap daripada kita tidak akan terlepas daripada menghadapi masalah walaupun sekelumit. Justru itu terpulang kepada diri individu tersebut untuk menyelesaikan masalah mereka. Jika tidak dikendalikan dengan betul, masalah yang dihadapi ini akan menjadi bebanan perasaan yang akhirnya boleh mendorong kepada kemurungan. Di sinilah kita dapat mengaplikasikan kecerdasan spiritual dalam masalah kita. Mereka yang mempunyai tahap kecerdasan spiritual yang baik tidak akan mengambil jalan yang boleh memudaratkan diri sendiri untuk menyelesaikan masalah ini kerana mereka mempunyai kepercayaan dan keyakinan yang tinggi terhadap Tuhan. Hal ini berbeza bagi mereka yang mempunyai tahap kecerdasan spiritual yang lemah. Mereka merasakan bahawa mereka tidak ada sesiapa untuk mereka mengadu dan bergantung harap. Justru, mereka akan memendam perasaan serta masalah yang dihadapi seorang diri dan boleh mendatangkan tekanan serta kemurungan. Hal ini menyebabkan ada di antara mereka yang bertindak mengambil jalan mudah untuk menyelesaikan masalah ini sehingga mereka sanggup membunuh diri dengan beranggapan bahawa masalah ini akan selesai padahal pada hakikatnya tidak sama sekali. Selain itu, terdapat juga di antara mereka yang bertindak mendatangkan kemudaratan kepada orang lain demi kepuasan diri sendiri. Sorotan kajian telah menemukan banyak bukti empirikal yang mengaitkan kecerdasan spiritual dengan kebahagiaan hidup. Kajian yang dijalankan oleh Jalilian ke atas 270 orang pelajar Kermanshah University of Medical Science mendapati bahawa terdapat hubungan yang positif dan signifikan antara kesihatan spiritual dan kebahagiaan hidup di kalangan pelajar. Berdasarkan apa yang dinyatakan, jelaslah bahawa kecerdasan spiritual merupakan salah satu faktor yang boleh mempengaruhi psikologi yang akan mendorong kepada masalah mental serta kemurungan di Malaysia. Sekian daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera kepada semua. Saya Muhammad Anwar bin Yusni memegang nama matrik PC20043 akan membentangkan subtopik mengenai kesan ataupun impak kemurungan dan masalah mental kepada individu, masyarakat dan juga negara. Baiklah. Pertama, kita mula dengan kesan negatif dalam kalangan individu, iaitu penghargaan diri ataupun keyakinan diri pesakit menurun. Pesakit mudah merasakan terganggu dan mudah dipengaruhi oleh perasaan negatif mereka seperti marah, sedih, letih secara berterusan. Perkara ini dapat memberikan tekanan hebat dan mampu menjejaskan kehidupan peribadi pesakit. Misalnya, pemikiran menjadi kusut, tingkah laku menjadi tidak normal sehingga mengakibatkan kesihatan diri dan keluarga mereka terjejas. Hal yang semakin membimbangkan lagi adalah penyakit ini telah dialami oleh golongan remaja, terutama kepada mereka yang masih belajar. Kesannya, individu ini tidak dapat menumpukan sepenuh perhatian di dalam kelas, mengakibatkan individu tersebut memperoleh keputusan yang tidak cemerlang dan mampu menjejaskan masa depannya. Dalam kes yang lebih teruk lagi, penyakit ini boleh menyebabkan pesakit hilang waras sehingga sanggup untuk membunuh diri. Jadi, elemen yang dapat kita kaitkan dengan isu ini adalah elemen falsafah pendidikan kebangsaan, yang mana kita perlu membentuk generasi baru menjadi insan yang lebih seimbang dan harmonis dari segi intelek, sosial, jasmani, emosi dan jasmani pada tahap yang optimum supaya dapat meningkatkan keyakinan diri mereka. Seterusnya, kita beralih kepada kesan positif kemurungan dan masalah mental kepada individu,
iaitu mampu memberikan motivasi dan faedah kepada orang lain. Hal ini dikatakan demikian kerana pesakit yang sudah sembuh ini mampu untuk menghadapi cabaran dan dugaan mereka sebagai pesakit. Individu yang telah sihat ini boleh memberikan nasihat ataupun saranan yang baik kepada pesakit lain supaya dapat menambahkan semangat pesakit dan mengurangkan penderitaan mereka. Antara nasihat yang sering diberikan kepada pesakit adalah mengamalkan gaya hidup sihat, merapatkan diri dengan pencipta ataupun Tuhan, dan sering bertemu kaunselor ataupun orang yang boleh dipercayai untuk berkongsi masalah yang sedang mereka hadapi. Selain daripada memberikan nasihat dan saranan, individu yang telah sihat ini juga telah layak menjadi mentor kepada pesakit kerana mereka boleh memahami perasaan dan penderitaan pesakit disebabkan mereka juga telah mengalami hal yang sama sebelumnya. Oleh itu, elemen yang boleh dikaitkan dengan poin tersebut adalah elemen falsafah pendidikan kebangsaan, iaitu melahirkan generasi yang berkeupayaan menikmati kesejahteraan diri, yang mana mereka mampu untuk menangani cabaran hidup, berfikir secara waras dan mewujudkan hubungan baik sesama manusia. Baiklah, itu saja pembentangan saya pada hari ini. Seterusnya akan disambung oleh saudara Zaid. Okey, sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya Muhammad Zazakuan bin Muhammad Fahrudin, MA 1900, akan menyentuh mengenai kesan-kesan kemurungan dan masalah mental kepada masyarakat dan negara kita. Antara kesan-kesan kepada masyarakat kita ialah ia akan menyebabkan keharmonian masyarakat kita akan terjejas. Seperti yang kita tahu, mereka yang menderita akibat masalah ini seringkali mengalami ketidakstabilan emosi. Sebagai contoh, mereka suka untuk menyelesaikan masalah walaupun ia hanyalah sekadar masalah kecil. Selain itu, mereka juga mudah untuk berasa kecewa, cepat marah dan suka untuk menerima teguran ataupun pandangan orang lain. Sudah tentu sifat-sifat sebegini amatlah tidak bagus untuk diri kita dan juga masyarakat di sekeliling kita. Ini kerana ia boleh menyebabkan masyarakat kita berasa kurang selesa dan mungkin akan menyebabkan timbulnya perselisihan faham ataupun perbalahan. Namun begitu, sebagai anggota masyarakat, amatlah wajar kiranya kita juga sentiasa berusaha untuk cuba memahami antara satu sama lain, agar golongan-golongan ini tidaklah berasa disisihkan. Hasilnya sudah tentu kita dapat membentuk masyarakat yang makmur sesuai dengan falsafah pendidikan negara kita, iaitu untuk membentuk rakyat Malaysia yang berakhlak mulia, bersopan santun dan juga berdisiplin. Okey. Seterusnya, kesan kepada negara pula ialah peningkatan kadar jenayah di negara kita. Seiringnya waktu berjalan, negara kita semakin berkembang dan maju ke hadapan. Namun begitu, hal ini juga telah menyebabkan sara hidup di negara kita juga semakin meningkat. Hal ini telah menjadi faktor utama tekanan mental kepada mereka yang kurang mampu. Mereka yang kurang berkemampuan ini terpaksa bergelut dengan tekanan hidup yang mereka hadapi, dan malah ada di antara mereka mereka terpaksa melakukan perkara-perkara yang tidak sepatutnya akibat keadaan yang mendesak. Hal ini disebabkan oleh mereka hilangnya kewarasan akal dan juga terpaksa demi kelangsungan hidup. Oleh itu, pihak-pihak kerajaan juga hendaklah sentiasa memainkan peranan sama ada dengan melakukan kerjasama dengan pihak badan bukan kerajaan supaya masalah ini akan dapat diatasi. Nama saya Nur Aila Syazwani binti Limi, PC 20056. Saya teruskan kepada kaedah mengatasi isu kemurungan. Yang pertama sekali melalui individu itu sendiri.
Poin yang pertama, mereka perlulah mengamalkan gaya hidup yang sihat seperti mengambil pemakanan yang seimbang berdasarkan piramid makanan dan juga mengikut tabiat diet yang telah ditetapkan seperti makan 3 kali sehari. Hal ini kerana ia dapat mengembalikan nutrien dalam tubuh badan dan juga dapat membantu meningkatkan sistem imun sekaligus dapat menceriakan mood dan lebih memberi tumpuan kepada kehidupan seharian menjadi lebih baik. Selain itu, mereka juga perlulah mengamalkan aktiviti fizikal seperti senaman iaitu melakukannya sekurang-kurangnya 3 kali seminggu selama 30 minit supaya mereka dapat merasakan ketenangan dan sekaligus menjadikan badan itu lebih cergas. Dan satu perkara lagi, mereka juga perlulah mengelakkan diri daripada pengambilan alkohol dan melakukan tabiat merokok dan segala perkara yang boleh mendatangkan kemudaratan kerana ia boleh menyebabkan stres itu terus meningkat. Dengan melakukan cara-cara seperti ini, setidak-tidaknya individu itu dapat mengurangkan kadar stres kepada tahap yang lebih rendah. Jadi, elemen falsafah yang berkaitan dengan cara ini lebih kepada logik, iaitu membuat kesimpulan khusus secara ilmiah dan meyakinkan dengan bukti dan hujah yang bernas. Poin seterusnya adalah melalui pendekatan agama. Sebagai umat Islam, kita seharusnya yakin dan percaya kepada rukun iman yang keenam iaitu percaya kepada qada dan qadar Allah. Walhal, Islam itu sendiri tidak menyuruh umatnya untuk berputus asa. Jika ada masalah, individu itu perlulah memohon pertolongan kepada Allah SWT menerusi doa dan juga mendirikan solat. Allah SWT pernah berfirman dalam Al-Quran yang bermaksud, wahai orang-orang beriman, mohonlah kepadaku dengan sabar dan solat, iaitu surah Al-Baqarah ayat 153. Ini syarat yang jelas menunjukkan bahawa Allah SWT akan membantu dan melindungi hamba-Nya mengatasi segala masalah, termasuklah masalah kemurungan itu sendiri, dengan syarat mereka memperbanyakkan doa dan juga berusaha. Daripada mendirikan solat dan juga doa, cara lain untuk menenangkan diri adalah dengan berzikir dan membaca Al-Quran. Itu juga merupakan salah satu cara sebagai penenang diri. Jadi, elemen falsafah yang berkaitan dengan perkara ini lebih kepada metafizik, iaitu cabang ilmu falsafah yang berat tentang ketuhanan. Nama saya Muhammad Amirul Naim bin Ashri, PC 20047. Seterusnya, kita akan melihat kaedah yang seterusnya bagi mengatasi masalah kemurungan dan juga kesihatan mental. Kita akan melihat daripada segi aspek masyarakat. Dari segi aspek masyarakat, kita perlulah melihat daripada keprihatinan masyarakat. Masyarakat pada hari ini perlulah memberi sokongan kepada pesakit melalui dorongan dan juga bantuan. Kerana para pesakit perlu memerlukan dorongan dan juga bantuan daripada orang-orang yang terdekat seperti keluarga dan juga rakan-rakan sebaya. Seterusnya, masyarakat pada hari ini perlulah mempelajari tentang masalah kemurungan. Hal ini kerana masyarakat dapat membantu para pesakit untuk menjalani kehidupan seharian tanpa meminta pandangan daripada pakar-pakar yang lain. Seterusnya, masyarakat perlulah galakkan pesakit untuk dapatkan diagnosis dan juga rawatan daripada pakar-pakar dan juga hospital yang berkenaan. Dari segi elemen-elemen yang boleh dikaitkan bagi aspek ini, kita boleh melihat kepada prinsip rukun negara, iaitu kesopanan dan kesusilaan. Melalui prinsip ini, masyarakat perlulah menunjukkan perilaku yang baik kepada orang lain. Sebagai contoh, mereka tidak perlulah angkuh maupun sombong kepada setiap sakit yang mengalami masalah kemurungan dan juga kesihatan mental tanpa mengira bangsa dan juga kaum. Seterusnya, kita akan melihat daripada aspek kerajaan. Pada hari ini, kerajaan telah mengadakan pelbagai inisiatif bagi mengatasi masalah kemurungan. Antaranya ialah program kesedaran, iaitu Hari Kesihatan Mental Sedunia. Pada program ini, ia mengajar tentang kepentingan kesejahteraan sosial. Masalah kemurungan dan juga kesihatan mental boleh membawa kepada bunuh diri. Sebagai contoh, pada hari ini, kajian KKM, iaitu Kementerian Kesihatan Malaysia, pada Januari hingga Jun 2020, sebanyak 465 kes cubaan bunuh diri. Kerajaan perlulah menggalakkan gaya hidup sihat dari segi fizikal dan juga mental. Antara kaitan yang boleh dikaitkan dengan aspek ini ialah
dari segi epistemologi, iaitu pendekatan positivism. Melalui pendekatan ini, masyarakat perlu memerhati terhadap data dan juga statistik. Sebagai contoh, kajian kesihatan dan juga morbiditi kebangsaan, 2.3% rakyat Malaysia yang berusia 16 tahun ke atas menghadapi masalah kesihatan mental. Dan juga kajian daripada Kementerian Kesihatan Malaysia, 465 kes cubaan bunuh diri telah pun dicatatkan dari Januari hingga Jun 2020. Statistik ini dapat memberi kesedaran kepada masyarakat hari ini untuk lebih prihatin tentang masalah kemurungan dan kesihatan mental. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Siti Nozahira binti Zamin yang memegang nombor matrik PB 20046. Saya akan membentangkan kesimpulan tentang tajuk kami, iaitu masalah kemurungan dan kesihatan mental dalam kalangan masyarakat di Malaysia. Antara kesimpulannya, kemurungan adalah gangguan kepada perasaan seseorang. Kemurungan ini boleh dirawat, namun ianya tidak boleh sembuh dengan sendirinya. Orang yang mempunyai masalah ini haruslah mengelakkan diri mereka dari membuat sesuatu keputusan yang berisiko, seperti mencederakan diri sendiri. Mereka yang mengalami masalah kemurungan ini memerlukan dorongan dan sokongan daripada orang yang terdekat, seperti ibu bapa, kawan-kawan dan sebagainya. Oleh itu, pihak yang bertanggungjawab haruslah memainkan peranan mereka dengan sebaik mungkin, seperti ibu bapa perlulah memberi galakan dan juga haruslah menyeliakan rutin harian mereka, seperti memberi makan yang secukupnya, sentiasa melakukan senaman dan mempunyai masa tidur yang cukup. Seterusnya, kerajaan juga haruslah membuat program-program yang dapat memberikan kesedaran kepada masyarakat tentang bahayanya penyakit kemurungan ini jika terus dibiarkan sahaja. Di samping itu, kawan-kawan juga boleh memainkan peranan dengan memberi sokongan dan dorongan dari segi emosi, kesabaran dan kefahaman kepada individu tersebut. Akhir sekali, masyarakat tidak seharusnya mengkritik dan memberikan gambaran bahawa penyakit itu adalah kesalahan dari mereka sendiri. Oleh itu, sebagai umat Islam, kita akan kembali pada asal kejadian kita, daripada mana datangnya kita dan kepada Dialah juga kita kembali dan berserah. Sesungguhnya Allah SAW Maha mengetahui apa yang terbaik untuk hamba-hambanya. Kemungkinan kita tidak menyukai sesuatu, namun rupa-rupanya itulah yang terbaik bagi kita. Ingatlah, Allah SAW tidak akan membebani hambanya dengan sesuatu yang tidak mampu hambanya tanggung. Kembalilah kita pada rukun iman yang keenam, percaya kepada qada dan qadar. Itu sahaja pembentangan saya dan juga kumpulan kami. Sekian, terima kasih.